Okay, yang baru masuk tu, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ini, sebelum kita menghadapi peperiksaan sebenar pada minggu hadapan, saya nak kita bincang sedikit soalan pre-test. Okay, soalan pre-test ni saya dah bagi semalam dan saya bagi kat awak dalam masa tempoh 1 jam untuk buat. Ya, 1 jam untuk buat. Dan soalan ni terdiri daripada 3 topik. Soalan pretest ni dia berbentuk macam peperiksaan akhir awak nantilah. Dia ada 2 soalan dan topik yang terlibat adalah topik quantity measurement, linear motion dan juga word energy and power. Ada 3 topik iaitu topik 1, 2 dan topik 3. Okay. Sebelum saya nak terangkan format, kita akan bincang dahulu soalan yang telah semua pelajar buat. Okay, kita tengok soalan yang pertama. So, in case tengah saya terangkan, awak ada soalan, awak boleh terus tanya. Okay, kita ada soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama adalah berkenaan conversion ataupun soalan ni penukaran unit. Okay, tukarkan unit-unit berikut. Dia bagi 2 soalan. So kita 2 soalan dan 5 markah lah. Okay, untuk soalan yang pertama, 45 meter per second tukarkan kepada kilometer per hour. Soalan 1. Ambil saya terangkan kat depan, awak semak jawapan awak. Dekat situ awak boleh tengoklah kat mana ada kesalahan dan sebagainya. So ada 45 kilometer meter per saat. Tukarkan kepada kilometer per hour. Kilometer di atas. So, kita nak hilangkan meter dulu. Kita ada meter dan second. Nak tukar kepada kilometer dan hour kan. So, kita settlekan yang meter dulu. Nak hapuskan meter. Meter ke atas, kita kena letak meter di bawah. So, kilometer yang kita nak di atas. So, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter. So, meter ni awak dah boleh hapuskan. Kemudian kita nak tukarkan saat ni, second kepada hour juga. Hour pula lah. So, S kat bawah jadi S juga kat atas lah. Dan H di bawah untuk hour. So, 1 jam sama dengan 3600 saat. So, kita selesaikan soalan ni. So 45, macam mana awak selesaikan? 45 bahagi dengan 1000 darab dengan 3600. So awak akan dapat jawapannya adalah 162 kilometer per hour. So dapat tak jawapan ni? Dapat. Dapat. Okey, pandai. Tengok soalan yang kedua pula. 20.5 kilogram per meter padu. Yang ini ingat ada yang tersilap pula, ada meter padu. So kita selesaikan dahulu yang bahagian atas, unit atas. Hilangkan dulu. Kilogram di bawah. So kita nak gram. Gram kita letak di atas. So 1 kilo sama dengan 1000 gram. So kilogram dah dihapus. Kita dapat dah gram. Lepas tu meter padu pula. Nak hilangkan meter padu.
Meter padu kat bawah. So nak hapuskan dia, meter padu kena duduk di atas. So 1 meter sama dengan 100 sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Tapi ada kuasa 3 ni. So semua awak kena letak kuasa 3. 100 kuasa 3, 1 kuasa 3, cm pun kuasa 3 lah. Okay. Barulah meter padu ni boleh hapuskan. So 100 kuasa 3 ni jangan lupa. Awak tengok jawapan awak. So Fidah dapat berapa ni jawapan ni? Soalan kedua Fidah dapat berapa? Firdaus? Dah. Main dia bagi dia, tak ingat. Tak dengar. Berapa? Tak ada. Boleh kau. Waleh. Siapa dapat jawapan ni berapa? 20.5. Tak, 1000. Akmal dapat dah? Akmal dapat berapa kat sini? Medium. Saya dapat 0.0205. Ya, okey. Siapa tu? Betul ya? 0.205. Ni saya share saya punya slide ni, nampak ke? Nampak. Okey, 0.0205. Unitnya adalah gram per sentimeter padu. So yang ni kena tulis tau. Unit dia. In case awak tak tulis, markah tak ada. Okay. So macam mana saya marking ketika final awak nanti? Saya marking saya semak lah. So untuk soalan yang pertama ni, untuk penukaran unit, awak dapat sini 1 markah. Jawapan 1 markah. Okay, soalan yang kedua, penukaran kali pertama 1 markah. Yang ini 1 markah dan jawapan 1 markah. So atas ni dapat 2 markah, kat bawah 3 markah. So yang ini saja 5 markah. Soalan A 1, 2 jadi 5 markah. Okey, boleh? Kita teruskan ke soalan B. Soalan B ni dia bagi a racer rides his bike with a constant acceleration of 1.39 meter per second squared. Okay. His velocity at that time is 28.8 km per hour. So, bila awak baca soalan dia bagi ni, dia dah bagi data acceleration. Maksudnya di sini ini adalah pecutan. Okay, soalan B ni berkaitan dengan topik 2 iaitu linear motion. Soalan linear motion ni kan dia banyak guna formula dan awak kena bikin graf. So, soalan ni dia dah bagi kat awak A nilai dia 1.39. Kemudian dia bagi his velocity. Dia bagi laju dia ketika itu adalah 28.8. So ini adalah U ataupun V. Tapi unit dia bagi adalah kilometer per hour. Jadi awak kena tukar dahulu. So dan soalannya apa yang dia minta? Yang pertama dia minta awak kirakan his velocity after 16 second. Velocity after maksudnya V lah. Jadi yang dia bagi ini adalah initial velocity. Dia akan jadi nilai U. Okey. So dalam soalan ini dah diberikan kepada awak nilai A sama dengan 1.39 meter per second kuasa 2. Kemudian dia bagi nilai U. U adalah, itu initial velocity U adalah 28.8 unit kilometer per hour. Tapi untuk pengiraan dalam formula ni awak kena pakai unit SI. Jadinya 28.8 ni kena convert dahulu
So 28.8 kilometer di atas, awak boleh letak kilometer di bawah. Sebab apa? Sebab senang kita nak cancel out nanti. So kilometer, kita nak pergi ke meter. So 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter. So kilometer ni awak dah boleh cancel. Kemudian nak tukar pula jam ni, hour ni tukar kepada saat. So hour duduk di bawah, so nak cancelkan dia, kita kena letak dia di atas. So, 1 jam sama dengan 3600 second, 3600 saat. So selesaikan. Ini dah boleh selesaikan. So awak akan dapat nilai U sama dengan berapa? So U sama dengan 28.8 darab 1000 bahagi 3600. So awak akan dapat jawapan dia. Initial velocity adalah 8 meter per second. So ini kita baru tukar unit saja. Baru tukar unit, belum menjawab soalan. Okey, soalan yang pertama. Dia minta kirakan V. Dapatkan V. So V sama dengan berapa? So kita semak balik formula yang ada. Formula untuk dapatkan untuk soalan macam ni lah. Awak kalau tak ingat dia punya formula, awak boleh tulis formula boleh buat masuk dalam peperiksaan ni lah kalau tak boleh. Okay, formula untuk dapatkan V ada dua, sama ada awak nak pakai V sama dengan U tambah AT. Okay, kita ada V sama dengan U tambah AT, ni basic formula. Ataupun kita nak pakai V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Tapi based on soalan ni, kita ada nilai A. Kita ada nilai A, nilai U dan nilai T. T dia tu adalah 16. So kita boleh pakai formula yang pertama lah. So V sama dengan U tambah AT. Di mana U awak dah kira tadi, dia tukar unit 8 tambah dengan A adalah 1.39 dan darab dengan masa yang diberi iaitu 16. So bila awak selesaikan, nilai V awak akan dapat 8 tambah 1.39 16, awak akan dapat V sama dengan 30.24 meter per second. Di situ. Dapat tak jawapan ni? Dapat. Dapat. Okey, good. Yang tak dapat tu awak tengok balik macam mana pengiraan dia. Jangan salah ambil formula, okey? So soalan yang kedua minta distance. So dalam pengiraan distance kita ada macam-macam formula yang awak boleh pakai. So di sini awak boleh pakai formula S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Tapi dekat sini maklumat yang kita ada adalah kita ada UA sebab dia kata distance travel. Maksudnya sepanjang perjalanan tu berapa. Kita ada U, kita dah ada V, kita ada A. So kita boleh cari S. Okay. Kita boleh guna formula yang ni. Dalam formula ni dia ada nilai S. So kita boleh guna pakai formula ni. Iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So V adalah, awak dah kira 30.24 kuasa 2 sama dengan U adalah 8 kuasa 2 sama dengan 2A tadi
1.39 darab S. So kita simplifykan ni, kuasa 2 ni 30.24, kuasa 2 akan dapat 914.46 sama dengan 8 kuasa 2 64 tambah dengan 2 darab 1.39 2.78 S. Okey, kita nak S saja, buat selesaikan. Yang ni boleh di sini 914.46 tolak 64 tolak 64, awak akan dapat 2.78 S. Kita nak S saja. Nak S saja sama juga dengan 914.46 tolak 64 80. Yang ni kita tekan 2 cepat sebelah kiri ya. 2.78 S sama dengan 850.46. So S saja 850.46 bagi dengan 2.78. Kita dapat S sama dengan 305.92 dan unitnya adalah meter. Mungkin sebab displacement distance dia dapat. So bila dapat ke S sama dengan 305.92? Dapat. Untuk awak pakai formula apa? Formula ni ke formula satu lagi? Yang dapat tu awak pakai formula apa? Formula yang ini ataupun formula S sama? Formula ni madam. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan C. Buat kelas petang ni ada yang mengantuk lah kan. Luar pun dah mendung, macam nak hujan. So soalan C. A car starting from rest. Dia bermula daripada rehat. So pengguna accelerate uniformly to 6 meter second squared over a period of 15 seconds. The car then travel at a constant velocity for 10 seconds. So sambil awak baca tu boleh garis And then the brake are then applied and the car stop in 5 seconds. Okay, maksudnya kereta ni bergerak daripada rest, daripada kosong dia naik sebab dia memecut. Dia naik sampai suatu masa tu iaitu dalam tempoh 15 second. Kemudian constant velocity. Okay. Soalan 1 minta sketch a velocity time graph for the whole journey, untuk keseluruhan perjalanan. So awak kena sketchkan. Okay, yang pertama mestilah kita kena lukis paksi dia dahulu. Ada paksi Y dan paksi X. Lukis paksi ni kena betul unit dia sebab ada markah. So paksi X adalah time. Awak kena spell out tulis time dalam hubungan unit dia adalah saat. So time. Time unit dalam saat. Paksi Y adalah velocity. So unit dia meter per saat. Okey. Ini ada markah. Okay, berdasarkan pada soalan dia kata a car start from rest. Dia memecut. From rest dia pecut, dia naik. Dia naik selama 15 saat. Kita sini 15 saat. So dia naik ni selama 15 saat. So pilihlah 15 kat sini. Okey. Tapi nilai U ni dia tak bagi berapa.
Yang pasti dia bagi nilai A sama dengan 6. 6, okey. Sama dengan 6 meter per saat. So nilai A. Kemudian a car travel at constant velocity. Maksudnya halaju seragam. Kat sini B kita tak tahu. Halaju seragam maksudnya mendatar lah selama 10 saat. 10 saat. So, sampai sini 15 tambah 10 sebab jarak dia tadi 10 saat. Masa yang diambil so jadi 25 saat. 5 saat. Kemudian dia menekan brake. Maksudnya kereta tu nak stop. Dia nak stop tu dalam tempoh 5 saat dia akan berhenti. Berhenti maksudnya V akan jadi kosong. Tu dalam tempoh 5 saat. Dia stop. Sampai sini 25 tambah 5 akan jadi 30. Okey. So inilah bentuk graf yang awak kena lukis. So untuk graf ni ada 3 markah untuk graf. So graf ni awak kena buat betul, jangan buat salah pasal soalan yang seterusnya akan merujuk kepada graf ini. Okey. So macam mana saya bagi markah? Merah tadi. Okay, untuk part CY ada nilai velocity dan nilai V. Kalau ada scale dia awak kena tulis 1 markah. Kemudian part CX 1 markah. Awak dah plot dah 15, 25, 30 dan time second ni dapat 1 markah. Kemudian plot bentuk graf 1 markah. So total markah untuk lukisan saja adalah 3 markah. Okey. Kita terus ke soalan yang seterusnya iaitu soalan yang kedua. Soalan yang kedua minta awak kirakan maximum velocity. Kirakan hal laju maksimum. Hal laju maksimum maksudnya kalau kita tengok daripada graf yang kita dah lakarkan tadi. So nilai V kat sini lah V maksimum nilai ni. Nilai ni. So macam mana kita nak menggiranya? So untuk soalan graf macam ni, kita pegang satu formula saja. Formula basic dia V sama dengan U tambah AT. Basic formula dia. So memandangkan kita dah dapatkan V yang kat sini. So ini adalah V. V adalah hal laju akhir kan. So kita hanya rujuk kepada graf ini saja. Okay. Jadi awak tengok nilai kat sini. Awak tahu kat sini nilai dia U. Ni U. Ini V. Lepas tu A dah dibagi dah kat sini. A iaitu 6. Dan nilai T. T adalah 15. So boleh masukkan dalam formula. So, untuk soalan yang kedua nak dapatkan velocity. Kita pakai basic formula dia. V sama dengan U tambah AT yang tadi saya tulis tu. Ingat ni So U adalah initial value, initial velocity adalah kosong sebab dia start pada kosong tadi. Tambah dengan A dah bagi iaitu 6. Darab dengan masa dia adalah 15 saat. Okey. So selesaikan 6 darab 15. So V awak dapat 90 meter per saat. Okey. Dapat tak soalan ni? Dapat tak? Jawapan dia? Dapat. Okey. Ya, madam. Ya. Oh, madam. Ya. Saya nak tanya. Yang kalau dia nak hal laju maksimum ni kan. Kita ambil yang paling tinggi Kita ambil paling tinggi, V maksimum. Kalau yang time tu kenapa kita kena ambil betul-betul kat 15 tu? Sebab bila awak nak kira V maksimum ada kat sini-sini. Kan? Jadi awak ambil T sama dengan 15 sebab kita nak kaitkan formula dengan graf A ini saja. Sebab dekat sini je dia bagi A. Benda berapa? Awak jangan ambil total time dia. Aku ambil yang sampai situ je. 15 Sampai je. sini sebab V dia maksimum kat sini tadi.
starting sini. Jadi kita ambil tempoh daripada dia 0 ke 15 sampai dia start V sama dengan maksimum tu. Okey. Awak kira tadi awak pakai T sama dengan berapa? Jadi awak kira Tak, pakai T? saya tak kira itu. Saya buat yang graf ni. Okey. Yang ini awak kena pakai T sama dengan 15. Sebab bila awak dah guna T sama dengan 15, awak boleh guna data ni. A sama dengan 6, U dan V dia ni lah. Jadi kita tengok kawasan ni saja data dia. Jangan ambil total T30 tu lah. Ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dapatkan total distance. Ingat bila sebut total distance, dia automatic awak kena kira area of graph. Awak kena kira area graph awak tu. So tadi awak dah lukis dah graph macam ni. So kenalah kira dia punya ni area. Tak sepadan dulu. So dalam daripada lakaran awak tadi, graf awak ni berbentuk trapezium. Jadi awak kena kira lah area trapezium ni berapa. In case kalau tengah test tu tiba-tiba hilang ingatan ke tak ingat formula trapezium, awak boleh pecahkan, jadikan bentuk graf awak ni kepada bahagian yang awak tahu nak kira lah. So dia ada bahagian yang pertama ni segitiga, kemudian bahagian kedua ada segi 4 dan bahagian ketiga ada segi 3 lagi. Boleh pecahkan S1 tambah S2 tambah S3. Tapi untuk lebih cepat kita gunakan formula trapezium. So S ataupun displacement ni, distance ni S sama dengan area below graph. Area below graph ataupun area graph lah. Area graph area graph. So saya gunakan formula trapezium iaitu setengah A tambah B darab dengan height. Ketinggian dia. So macam mana nak kira area dia? So A tambah B tadi. Kalau siapa tak ingat area tu, area untuk trapezium adalah setengah formula kan, A tambah B darab dengan H. Kalau area untuk segitiga, setengah darab tapak base darab height H dia. Kalau area segi 4, base darab H sajalah. So, kalau kita nak cepat, sebab peperiksaan awak ni dia memang design untuk awak tak ada masa nak pergi tanya kawan ke apa kan. 1 jam tu sebenarnya cukup-cukup saja masa untuk awak jawab. Jadi awak jangan pergi berlengah-lengah pergi wayak ke, pergi cek WhatsApp ke, tak boleh sebab masa nanti tak cukup. Jadi kita akan ambil yang mudah, kita pakai formula trapezium saja. Formula trapezium setengah A tambah B. A tu kat mana? Dekat sini. Yang mana dua garisan yang selari tu, itu adalah A dan B. So ini saya ambil A, yang bawah ni saya ambil B. So A di sini adalah 25 kat 15 adalah 10. B sama dengan total panjang dia adalah 30. Height ni, ketinggian graf ni, kita pakai B lah. Ketinggian dia ni. Ketinggian dia ni. Ini adalah H. Macam mana nak kira? Setengah A tadi 10 tambah 30 darab dengan H dia adalah 90. Kita kirakan area dia. So, setengah 10 tambah 30, 40. So 40 darab dengan 90 dapat 3,600 bahagi 2. Saya dapat 1,800. So S sama dengan 1,800. Unitnya adalah meter.
kiloliter. So make sure awak betul-betul faham bagaimana nak menjawab soalan yang berbentuk macam ni. Dia bagi kat awak, bahagian satu mesti dia akan suruh awak lukis. Kemudian yang kedua ni dia akan suruh cari lah sama ada cari B ke U, A ataupun T. Dan soalan yang ketiga, bahagian ketiga ni dia akan minta awak dapatkan total distance. So ingat, kalau total distance dapatkan area graph. Area graph ni awak kena pakai formula area lah. Boleh jadi awak nak pakai macam kaedah saya ni, kita pakai formula trapezium, ataupun awak tak mahu, awak nak pakai satu-satu. So S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. So S1 tu segi 3 ni lah, segi 3, S2 segi 4, S3 segi 3 tu. So nak buat sama juga formula setengah segi 3 bagi darab H 90 darab 15 tambah dengan S2 10 darab 90 S3 setengah 90 darab dengan darab 15. Selesaikan. Akan dapat 675 tambah 900 tambah lagi 225. Total S sebenarnya 1800. Jawapan dia sama saja. Jawapan buat cara ni sama dengan cara ni. So cara ni lagi cepat. Awak pakai satu formula saja. Okey, setakat tu bolehkah soalan 1? Boleh soalan 1? Boleh. Okay. Soalan 1 ni saya ulang semula adalah berkaitan dengan topik 1 dan topik 2. So make sure awak betul-betul faham bagaimana nak buat conversion. Conversion penukaran ini. Lepas tu bagaimana awak nak kira alat-alat measurement dulu. Ada apa? Ni tak, dia ada vernier. Itu semua dalam chapter 1. Chapter 1 tu pergi balik, study balik. Kemudian chapter 2 berkenaan dengan linear motion. Dalam linear motion dia ada dua tu je lah. Dia ada linear motion formula dan juga awak kena buat velocity time graph. Graph tu. So tu kedua-duanya menggunakan formula lah. Kena faham. So soalan kedua totally chapter 4 sahaja, iaitu chapter work, energy and power. So pecahan dia boleh jadi soalan work, boleh jadi soalan energy ataupun soalan power lah. Jadi awak kena study semua. Okay. Untuk soalan kedua ini, berdasarkan kepada jadual 2A, bagi 2A kat bawah ni, nyatakan SI unit lain bagi kedua-dua kuantiti fizik, iaitu bagi kuantiti kuantiti fizik kuasa dan juga tenaga. Okay, normally kita pakai power sama dengan watt. Tapi dia ada satu lagi SI unit yang boleh digunakan. Kita tahu power sama dengan work divided by time. So unit work ni adalah joule. Dan T time ni adalah second kan. So selain watt, unit power awak boleh tulis sebagai J per S. J per S. Ya? J per S. So yang kedua adalah energy. So energy unit selain joule boleh ditulis sebagai Newton meter. Meter. So markah dia berapa? Markah dia betul satu unit dapat satu markah. Satu markah. Atas atas ni saya tak tunjuk cara pemakaian tadi. Okay, ini satu markah, ini formula, ini tiga markah. Ini 1, 2, 3, 4 markah. 4 markah.
adalah soalan teori. So, soalan teori selalunya pelajar tak ada masalah lah. Semua ingatan kuatnya boleh ingat. So, soalan yang kedua, state 3 type of renewable energy. So ingat kita ada 2 jenis tenaga, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. So dalam soalan ini dia minta awak berikan 3 contoh tenaga yang boleh diperbaharui. So awak boleh lah bagi contoh dia apa. So, dalam buku ni kalau tak ingat boleh buka buku. Dalam Pak jangan buka buku. Sekarang ni lah kalau tak ingat jenis-jenis renewable energy kita ada buka modul muka surat 67. Ada solar energy. Solar energy ni paling common dah, paling selalu digunakan. Solar energy, wind energy, tenaga angin, energy, biomass, ataupun nak bagi apa? Hydropower. Hydropower ni tenaga ataupun kuasa menggunakan air. Pada air tu dia generate elektrik dan sebagainya. So ini awak bagi contoh 3 saja. Dan setiap contoh tu ada 1 markah lah. 1 markah. So maksimum akan 3 markah lah. Walaupun awak bagi sampai 4-10 jenis pun, maka tetap 3 markah. So kita pergi soalan B. Okay, kat soalan B ni bawah. An elevator lift a 105 kg box. Lift ni mengangkat satu kotak seberat 105 kg pada ketinggian 12 meter dalam tempoh 1/4 jam. Yang suku jam 12 minit lah. Calculate, dia minta kirakan work done by a elevator. Dapatkan kerja yang dilakukan oleh lift tersebut, elevator tersebut. Okey. Soalan 1. Dia bagi 105 kg ni adalah M. Kemudian dia ada ketinggian 12 meter, awak tulis H. Ni jarak lah bagi. 1/4 hour ni adalah masa. So kita ada M sama dengan 105 kg. Lepas tu kita ada H, ada 12 meter. So masa kita ada 1/4 jam. Tukarkan kepada minit. 1/4 jam. Tukarkan kepada minit. Dan dengan 3,600. Kita nak hapuskan hour ni kan. 3,624, awak akan dapat 900 saat. So T sama dengan 900 saat. Pergi pen ni. T sama dengan 900 saat. Itu baru maklumat yang diberi. Okay, soalan 1 minta kirakan work done. So W sama dengan F darab S. Ni formula dia. Ingat lagi tak? Jadi sebab dia tak ada sudut, kita pakai F darab S lah. Kalau ada sudut, awak kena dah pakai F cos theta. Tapi dalam soalan dia tak bagi pun F, dia bagi M. Jadi awak kena convert dia kepada F lah. Kita ambil MG S ataupun H lah. S ni sama juga H, darab lah. So M dia adalah 105 darab dengan G 9.81. Dalam soalan memang tak bagi G 9.81 sebab awak pergilah macam mana pun G tetap 9.81. So S ataupun height, jarak dia
Dia bagi tadi 12 meter. Saya bagi 12 meter. So, kirakan 105 darab 9.81. Kemudian darabnya 12 kali ke. Awak akan dapat W sama dengan work sama dengan 12,360.6 joule. Itu jawapannya. Okey. Senang je kan? Kalau dia tak bagi F, so awak kena darab M darab dengan graviti dia dulu. M darab dengan 9.81. Okey, 9.81 memang tak diberi dalam soalan dan awak pastinya kena tahulah apa itu G. So, soalan kedua, B2 adalah dapatkan power generate by the elevator at 12 meter height. So, dia minta awak kira power. So, kita tahu power sama dengan work divided by T. So, W awak dah kira dah tadi. Dapat 12,000 kan? 12,360.6 bahagi dengan masa dia. Masa pun dah ada tadi, dah convert, iaitu 900. 900 saat. So, kita 12,360.6 bahagi 900 dapat 13. So, power sama dengan 13.73 watt. 13.73 watt. Macam tu. Okey. Itu untuk soalan B2. Dia nak awak kirakan dia punya power. Ini awak kena buat soalan ni dalam tempoh 30 minit. Sebenarnya pendek sangat masa tu dengan soalan yang banyak ni. So, kena cepat dan tak salah tanya kawan. Kalau tanya kawan, confirm drag masa. Kalau awak tak tahu soalan yang mana awak tak tahu soalan tu, tak tahu nak buat, awak tinggal sekejap, awak pergi buat soalan lain dulu. Nanti baru awak kembali buat semula sebab kita tak nak awak buang masa sebab masa ni sangatlah pendek. Okey, soalan C. Soalan C dia bagi satu motor elektrik has an input power which consume 0.23 kilowatt. So dia bagi power input sama dengan 0.23 kilowatt. So ini power input lah. Kilowatt nanti kena tukar kepada watt. And then the motor was activated for 60 seconds. Nanti and produce 1025 joule. Ini work, dia bagi kat awak work. Find the efficiency. Dapatkan efficiency power tu lah, motor ni. So kita tahu bahawa untuk dapatkan efficiency, formulanya apa? E efficiency of power sama dengan, kena output dulu, power output divided by power input darab dengan 100%. Okey. Kita dah ada power input 100% ni formula lah. So kita kena cari dulu power output. Macam mana nak kira power output? So power output awak sama juga formula W bahagi dengan T. Power sama dengan work bahagi dengan masa. So work dah diberi dah 1025 joule. So 1025 bahagi dengan masa iaitu 60 saat. Masa dah bagi. So akan dapat berapa kat sini? 1025 bahagi 60 akan dapat 17.08 watt. Ini power output. So power input tadi dalam soalan bagi
Power input 0.23 kilowatt. Kilowatt, maka awak kena tukarkan dahulu kepada watt. Kilowatt, nak pergi ke watt, kilo ke watt ni kena darab 1000. So awak akan dapat 230 watt. So kita dah ada power output, ada power input. So kita boleh kira lah keupayaan ataupun kecekapan motor ini. EP sama dengan power output divided by power input times 100. Di mana power output sama dengan 17.08 divide by 230 watt. Dengan 100%. 17.08 bahagi 230 dapat 0.4 darab dengan 100 dapat 7. Awak akan dapat jawapannya 7.42%. So kecekapan motor ni hanyalah 7.42%. Tak cakap sangat lah, tak bagus sangat motor ni . So itu cara awak nak selesaikan soalan berbentuk ini . Berbentuk kecekapan, efisiensi. Okay, boleh? Saya teruskan ni. Boleh ke kelas? Boleh, madam. Okay, saya teruskan. Okay, good. Saya teruskan soalan yang terakhir, bahagian D. Saya rasa soalan dia agak banyak dan macam ni lah bentuk final awak. Tolonglah nanti jangan buang masa dapat soalan. So awak dah familiar dah bentuk macam mana. So tak ada masa berfikir tu jangan terlalu panjang sangat . So boleh start buat. Okay, dalam soalan yang kedua kita tengok dia ada pendulum, satu bandul yang berayun daripada titik A dia pergi ke titik B dia berayun. Dia bagi load dia rajah 2D menunjukkan satu bandul ayunan ringkas sedang berayun. Ayunan dihasilkan dengan mengangkat 25 gram. So gram beban. Beban ni maksudnya M lah. Dia bagi kat awak M. So, M sama dengan 25 gram. Beban pada titik A dan dilepaskan. So dari titik A ni ada 25 gram. Dia lepas. Dia pergi ke kedudukan B. Berayun lah . Kemudian beban tersebut melepasi titik B pada kelajuan V. So dia ada laju dia V lah. Okay, apa yang diminta? Kita tengok soalan yang pertama. Calculate the changes in gravitational potential energy at the both point A dan B lah. Dia minta awak dapatkan perbezaan potential energy pada titik A dan titik B. So potential energy apa? EP, itu formula dia. EP sama dengan mgh. Sekarang dia nak bezakan, dia nak perbezaan EP dekat A dan EP dekat B. So kita kira dulu EP pada titik A. EP titik A sama dengan mgh. M ni apa? 25 gram. So M sama dengan 25 gram. Ni awak kena tunjuk tau cara awak tukar. So 25 gram nak pergi ke kilogram. Kita darab dengan 1000. Bahagi 1000, sorry. Kecil ke besar kan? So 25 bahagi 1000 awak akan dapat M sama dengan 0.025 kilogram. So masukkan M adalah 0.025 darabkan dengan G iaitu 9.81 dan H dia. Ingat, H untuk potential energy always measured from below ni, from dasar dia. Tapi dalam soalan ni dia dah tunjuk dah. Height dia adalah 0.09 pada titik A. 0.09.
Selesaikan. EP potential energy pada titik A adalah jarak 0.025 darab 9.81 darab 0.09. Kita akan dapat nilainya adalah 0.022 unit apa? Joule. Unit energi adalah joule So EP pada titik A. So kemudian yang potential energy pada titik B, formula yang sama juga mgh. Yang berbeza adalah H saja. Berat dia semua sama 0.025 darab dengan G 9.81 dan darab dengan height dia adalah 0.045. Awak akan dapat 0.011 Joule. Jadi perbezaan antara A dan B, EP A tolak B sama dengan 0.022 tolak 0.011 samalah 0.011 Joule. Okey, 0.01 Joule. Itu macam mana pemarkahan ni diberi. Dia boleh jadi awak nak kira macam ni, kira satu-satu, kira potential energy dekat titik A, potential energy dekat titik B, baru awak tolak. Ataupun awak tolak siap-siap. Awak tolak siap-siap ketinggian ni. Okay. Awak boleh tulis macam ni. EP potential energy A tolak B. Okay. Potential energy A tolak dengan B sama dengan MPH kan. Di mana H tu awak dah tolak siap-siap. M sama dengan 0.025 darab G 9.81. H ni awak tolak 0.09. Inilah M 0.025 darab G adalah 9.81 dan H ni tolak siap-siap 0.09 tolak 0.045. Nak buat macam ni pun boleh. Ni jadi pendek lah. Pendek. Kalau tak faham, awak buat satu-satu macam ni. Okay. Itu soalan D1. Kita tengok soalan soalan yang terakhir. Soalan yang kedua. Dengan andaian sebarang geseran diabaikan, so kita neglect semua friction yang ada. Determine the velocity of the load as soon as it reach point B. Velocity of the load. So maksudnya dia nak awak kira V, dapatkan V apabila load tu mencecah point B. Tengok okay, bila kita panggil apa ni, bandul ni berada di titik A, dia bergerak pergi pada titik B. Kita ingat principle of energy mengatakan bahawa jumlah tenaga pada titik A dan titik B adalah sama. Jumlah tenaga dia adalah sama. So kita tahu pada titik A di sini jumlah EP adalah sama dengan jumlah maksimum energy. Ketika titik A ni, E total adalah sama dengan EP.
EP kita kira tak pada titik A? Kita dah kira, iaitu 0.022. So bila bola ni, dadung ni dia bergerak ke titik B, nilai E total dia tetap sama kan? Nilai ET adalah sama, tapi berapa nilai ET dia tu? Nilai ET pada titik B sama juga, iaitu 0.022. Tapi masa ini dia ada berlaku dua keadaan di mana ada EK dan ET. Kita tunjuk kat sini penilaian dia. Okey. Prinsip dia adalah E total sama dengan EP tambah EK. E total kat titik B ni. So E total kat titik B kita tahu sama dengan 0.022. Sebab apa? Sebab kat titik A tadi kita dah kira dah. Nilai dia maksimum potential energy adalah nilai tenaga yang maksimum 0.022. So nak dapatkan EP kita kena kira MGH tambah dengan EK formula dia setengah MB kuasa 2. So 0.022 sama dengan M tadi. M adalah 0.025 tadi. M adalah 0.025. Awak boleh ambil nilai 0.01 ni terus. Ataupun awak kira baliklah satu-satu. 0.025 darab dengan G dia 9.81. Darab dengan height dia adalah 0.045. Sampai 0.045. Okey, tambah dengan setengah M adalah 0.025 dan B kita tak tahu, B yang kena cari, B kuasa 2. So awak simplifykan ni, nilai ni matematik lah ni simplifykan 0.022 sama dengan 0.25 darab 9.1 darab 0.045 ni sama 0.011 lah. Ni sebenarnya saya dah kira kat atas ni. Sebab dia di titik B. Sama saja ni ya. 0.011 tambah dengan 0.025 bahagi 2 sama dengan 0.0125 B kuasa 2. Kita simplifykan lagi. So ini pergi sini dia akan tolak 0.022 tolak dengan 0.1 aku akan dapat 0.011 sama dengan 0.0125 B kuasa 2. So kita nak B kuasa 2 saja. B kuasa 2 sama juga dengan 0.011 bahagi dengan 0.0125. So B kuasa 2 sama dengan 0.88. So B saja. Kuasa 0.88. So akan dapat nilai laju dia adalah 0.938. Dia meter per saat. Ni saya tunjuk kat awak pun. Tempoh dia lebih kurang sejam 5 minit jugalah saya ajar. Ni kalau awak nanti kena pecut lah. Soalan ni memang direka untuk cukup-cukup 1 jam. Dia tak ada masa untuk awak nak bertukar-tukar jawapan dengan kawan. Tak ada masa untuk awak nak PM kawan. Sebab bila tu masa akan habis. Jadi masa part awak nanti,
masa final tu kena betul-betul bersedia. Kiranya pensel apa semua dah siap-siap dah. Dekat kertas awak tu dah tulis siap-siap, nama pun dah tulis siap-siap. Sebab nanti tak ada masa, tak ada nak tulis nama kat kertas. Tu saya nak ingatkan awak lah. Masa final nanti, pastikan kertas jawapan awak tu dah siap-siap lah. Tulis nama ke, nak print ke, nak chop ke, tulis siap-siap. Sebab nanti tak ada dah nak tulis nama. Sebab setiap kertas, awak kena tulis nama dan kelas. Nama dan kelas tu penting lah. Okey, setakat tu saja perbincangan soalan test. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada yang ada. Okey, tak ada Kalau tak ada, saya nak ingatkan bahawa PAUD ataupun penilaian alternatif awak adalah pada 10 hari bulan 1 2022. So hari ni dah 3 hari bulan. So ada lagi 1 minggu untuk awak bersedia. So peperiksaan awak ni nanti awak tengok balik jadual pukul 9 kan. Kena bersedia lah 10 hari bulan 1. So PAUD awak ini untuk sains PAUD DBS 100-12 ini terbahagi kepada 2 soalan. Ini saya ulang balik je. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan topik 1 dan juga topik 2. Okey, mana buat tadi tu kan? Topik 1 adalah berkaitan dengan conversion. Dan topik 1 ni apa yang kita belajar? Conversion. Lepas tu kita belajar tools dia. Alat measurement tu. Kita ada tool dia. Measurement tu kita ada vernier, ada micro screw meter gauge tu, ada ruler. Yang penting 2 ni lah. Kemudian topik yang kedua awak belajar berkenaan dengan linear motion. So dalam linear motion ini awak ada formula linear motion, formula dia. Kemudian awak belajar juga tentang velocity time graph. Velocity versus time graph. Ini diuji dalam soalan yang pertama. So soalan yang kedua semata-mata topik yang keempat, iaitu work, energy and power. So apa yang awak belajar dalam work, energy and power? So awak ada work di mana W sama dengan Fs ataupun W sama ataupun W sama dengan F cos theta darab dengan S. Itu adalah work. Okay. Dalam work ni apa definisi dia? Define dia apa? And apa unitnya? Kemudian awak belajar berkenaan energi. So energi ni agak penting. So energi ni awak ada EP, potential energy and kinetic energy. So macam mana nak kira energi pada kedudukan yang diberi. Contohnya ada graf, ada bentuk ni. So kalau lori duduk kat sini, berapa nilai E dia? Kena kira. E apa? EK ke EP ke? Kena kira. So, kena faham konsep ni. Ketika kedudukan paling tinggi di sini, berapa nilai EP? EP dia adalah
maksimum. Kat sini EK jadi EK adalah kosong. Contoh. Kalau kat sini EK ada maksimum, EP akan jadi kosong. Contohlah kalau duduk kat tengah-tengah ni, macam mana nak kena kira? Macam mana kita nak kira? Kira dia EP, kita pakai konsep boleh, EP sama dengan EP tambah EK. Itu energy ya. Energy. Principle of energy, prinsip keabadian tenaga. Kemudian yang terakhir, awak ada power. So, power ni sama dengan apa? Work bagi dengan time. Dia ada banyak pecahan. Boleh jadi F S bahagi dengan T ataupun mg S bahagi dengan T ataupun satu lagi F darat dengan V. Ini semua formula nak kira power. Okey, power ni kena faham lah apa definisinya, apa unitnya, macam tu juga dengan energi kena faham apa definisi, apakah dia punya unit. Dan yang paling akhir sekali adalah efficiency. Kecekapan. Kecekapan ni awak boleh kira 3 jenis. Sama ada kecekapan work, kerja, kecekapan energi ataupun nak kira kecekapan power. Tapi apa-apa pun formula untuk kecekapan adalah output bahagi dengan input darab dengan 100. Kalau nak energi, jadi energi output bagi energi input darab 100. Kalau power, jadi power output bahagi power input darab dengan 100. So ini awak kena jawab dalam tempoh 1 jam sahaja. 1 jam sahaja. Nanti sebelum final saya akan bagi maklumat lagi lah. Sebelum final, mungkin 1 hari sebelum final, pelajar akan diberi dokumen. Ini apa yang berlaku semester lepas. Semester ni saya tak pasti macam mana unit exam buat. Yang pastinya soalan awak akan dapat dulu. Soalan dapat tapi dia ada protect dengan password. Soalan tu akan diberi awal. Kemudian pelajar kena download siap-siap soalan. Nanti 10 minit before start ataupun 10:15 nanti saya maklumkan semula. Awak kena masuk MS Team. Pensyarah akan ambil kehadiran pelajar. Dia akan ambil kehadiran pelajar dan awak ada kena isi apa macam form lah. Akuan kehadiran lah. Dekat untuk unit exam, untuk saya unit exam akan ambil kehadiran. Sebab siapa yang datang lambat, yang masuk lambat, kehadiran dia kalau lewat daripada 10 minit ke 15 minit macam tu, dia kira kosong. Jadi awak kena tepat masuk waktu dia. So awak kena isi link pada link yang saya bagi nanti. Kemudian bila dah siap, dalam masa yang sama, semua pensyarah akan, bila dah cukup, contohnya dah sampai pukul 9, pensyarah semua akan riliskan pelajar untuk buat. Tapi kali ini, dia tak macam test itu. Test itu awak boleh off kamera. Kali ini awak kena on kamera. Dalam tempoh 1 jam tu, pelajar kena on kamera. Nanti kalau ada masalah, awak boleh inform saya lah. Macam mana, sebab keadaan kita tak tahu macam mana sebab internet boleh jadi okey, boleh jadi tak okey kan. Nanti awak kena maklumkan kat saya lah. Okey, kemudian seterusnya untuk dokumen jawapan, untuk jawapan pelajar, awak kena scan bentuk PDF. Mesti dalam bentuk PDF, awak pakailah mana-mana apps yang boleh scan dan rename jawapan awak. Contoh nama apa? Amalia. Kalau Amalia, tulis Amalia
DGU 1B. Amilin DGU apa? Huruf nama siapa? Syamel DGU nama penuh awak lah kan. Syamel bin apa? Muhammad Irfan DGU 1B. Tulis nama penuh dan kelas. Nama matrik tak perlu, tak apa. Sebab bila dah tahu kelas tu senang. Ya? Saya ada satu soalan. Ya. 1 jam tu sekali termasuk kita kena hantar ke apa? Ke kalau hantar dia bagi masa lain? 1 jam tu untuk buat jawab soalan saja. Bila dah tamat tu, pensyarah akan bagi 5 minit untuk awak scan dan hantar. 5 minit Tak pasti 5 minit ke 10 minit. Selalunya kalau hantar kat Sidos ke ada app link? Atau sebelum website? ni dekat Sidos. Sebelum ni kat Sidos. Kalau SEM ni macam tak okey Sidos, mungkin saya buat ni lah Google Sheet ke Google Form. Dia jadi tak nanti yakin 5 minit tu lepas ke tak? Sidos takut lambat kan. Okay, mungkin saya akan pakai Google lah. Google Form. Nak tangkap gambar nak guna cam scanner lagi. Lepas tu forward apa Okay. tak offline nak. Selalunya akan bagi masa tempoh macam tu lah 5 ke 10 minit untuk awak scan jawapan dan hantar ke link yang diberi. Link tu kalau Sidos ni saya tak percaya sangat, takut dia lambat, jadi kita pakai Google Form je lah. Awak isi dalam Google Form. Macam tu je. So ada apa-apa soalan tak? Madam, password soalan tu sehari sebelum exam kan? Password soalan tak bagi sehari sebelum exam. Soalan tu selalu dia bagi awal, mungkin sehari sebelum exam. Password tu dia bagi 10 minit sebelum test bermula, exam tu start. Kalau dia bagi awal, kita boleh buat adalah kan? Soalan tu kat mana madam? Soalan tu dia bagi bentuk PDF je. Bukan yang dekat Sidos apa? Tak. Kalau Sidos lambat. Dia bagi bentuk PDF, awak download siap-siap soalan tu. Nanti bila dah masuk waktu dia, awak masukkan password je, dia tu boleh buka soalan. Ya. So ada apa soalan lagi tak? Saya share ni boleh nampak lagi ke? Sebab saya punya MS Teams ni dah macam hang. Boleh. Ya, boleh. Tak tahu apa report ni boleh record ke tak semua. Okay. Kalau tak ada soalan, setakat tu saja. Awak dah siap dah pretest. So siapa yang belum hantar pretest, awak jangan risau pretest ni. Kalau awak tak sempat awak buat satu soalan pun tak apa, awak hantar je kat saya dekat Telegram buat, kalau tak done buat soalan, awak just baru saling soalan ke apa, bagi je lah yang tu. Tak siap pun tak apa. Sebab nanti saya akan simpan jawapan ni untuk perbandingan sebelum bengkel dan selepas bengkel. Adakah nampak meningkat atau tak. Okey, setakat tu saja kelas hari ini. So untuk tujuan awak nak study, awak boleh buka buku buku exercise yang awak beli tu. Buku exercise ni dalam ni, kalau awak boleh buat question bank chapter 1, 2 dan 4 ni, dan juga final exam term paper untuk soalan chapter-chapter yang berkenaan lah. InsyaAllah awak boleh jawab penilaian akademik sebab ikut pengalaman yang ada ni lah. Soalan selalunya dia tak terlalu jauh sangat. Bentuk-bentuk dia lebih kurang macam ni je. Contoh kalau awak buka buku exercise, buka surat 45. So awak boleh buat soalan 1B. Soalan 1B, dia minta awak convert. Soalan dia lebih kurang macam tu. 1B, 1C dah boleh buat. Dan 1D. Surat 45 tu boleh buat lah. Lepas tu soalan seterusnya, soalan yang kedua, ini pun awak boleh buat. Soalan berkenaan potential energy. So awak boleh mula
untuk buat soalan-soalan clone paper. Soalan-soalan clone paper start daripada muka surat 45 tu. Muka surat 45, awak cari soalan berkaitan dengan chapter 1, 2 dan 4. Kalau siapa ada buku, awak buka buku muka surat 53, buku exercise ni. Soalan nombor 2C. Ni cuba buat juga soalan ni. Ni kalau awak buat ni awak faham, okey. InsyaAllah boleh buat. So jawapan dia dah bagi dah kat belakang. So awak boleh semak jawapan. So in case kalau awak nak saya terangkan, so boleh je PM saya. Boleh je saya buat online macam ni. Saya ajar secara online macam ni pun boleh. Sebab awak tak boleh datang kan. Tak ada masalah. Okay, setakat tu saja. Berapa kali setakat dah, tak setakat lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah. So kalau perlu awak nak saya ajar lagi untuk persediaan ke apa, so minggu depan ada masa lagi untuk kita buat lah. So kalau yang secara personal nak tanya soalan, boleh juga tanya di Telegram saya. So setakat itu saja, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Madam. Thank you, madam. Thank you, boy. Doa dapat A, madam. Wah, kalau nak A tu final kena betul-betul lah. Sebab lab itu markah. Kesian. Hidup nak buat betul-betul, Bidik. Dia juga. Madam, kami pun minta maaf. Ya, saya pun Kami minta maaf. Oh, dah minta maaf. Oi. Ya. Azan. Bongok lah, Bidik. Okay, kalau ada rezeki jumpa lagi minggu depan nak sen depan. Tapi harap je bukan subjek ni lah, subjek lain lah. Amin. Syarul lah, okey dah Syarul. Terima kasih, madam. Assalamualaikum. Maaf banyak je. Salam. Suka jam ni. Awak nampak saya share apa lagi ke? Nampak? Nampak saya share Nampak. saya punya desktop. Bawa anak madam. Oh, Ya. Anak puan, ngangor tekan. Orang punya. Saya nak stop lah. Bye, madam. Dia orang berat nak keluar. Ke mereka on je, lepas tu tak pergi mana-mana. Tak dengar apa saya cakap. Tadi dah tertidur dah. Tadi apa Firdaus ke siapa dengar sambil baring je. Bidik Saya juga. Ai. Dengar macam Tidak. Ya. Kau ni dengar salin lah sikit. Tak apa lah, madam. Tak apa saya macam mana. Tak apa, madam. Cik. Dendeng. Melajuk ke? Tengok sebenarnya tak boleh tengok. Ngajuk. Syarul ngajuk. Satu lagi jangan lupa tu. Masuk saya punya YouTube tu, tengok video-video kelas lah. Sampai video lain. Madam. Dah like, subscribe. Subscribe, madam. Satu lagi mesti dia dapat duit. Oh cik. Ah. Nak dapat monetize tu susah. Bukan senang. Saya promote dia, madam. Apa dia? Saya promote ikan madam. Oh sila. Nak lagi ramai masuk, tak lah muka Syarul. Jangan. Bodoh. Macam santai. Yang boleh buat tu. Tak boleh nak leave. Saya kena ni kot close the program. Okay, bye. 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 Bye, madam. Senyap. Buat apa? Window. Tak ada buat apa. Nak test. Yang ada madam. Tu ada madam lagi nak buka kamera